Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita 让我 dan 们一起打开 kita 圣经， membaca dari Mazmur 91. 我们一起阅读诗篇91篇。 Mazmur 91 kita akan baca keseluruhan ayatnya. 诗篇91篇，我们要读整篇的经文。 Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ayat 9 hingga 16 akan dibacakan oleh penterjemah dalam bahasa Mandarin. 第1节到第8节将印尼文阅读，第9节到16节将中文阅读。 Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 第9节，耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷。 因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。 他在患难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵，我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama di dalam kebaktian doa. 主，我们感谢你，今天我们能够聚在一起，在祷告会中， Kami boleh memuji Tuhan, 我们能够称颂你， kami boleh menaikkan doa-doa kami. 我们能够献上祷告， Dan sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. 并且你再一次是我们机会，让我们能够思想阅读你的话。 Biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. 但愿你今天接着你的话，对我们每个人说话， Dan biarlah membuka wawasan pemahaman kami untuk mengerti akan firman-Mu. 并且打开我们的眼界，让我们能够看到你的话语。 Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. 我们把这段时间完全交在你大能手中。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Mazmur 91 adalah Mazmur yang luar biasa. 那诗篇91篇是一篇非常出奇的诗篇， Tetapi ini Mazmur yang juga bisa disalahpahami dan bahkan bisa disalahgunakan. 但是这篇诗篇也很多人被误解，也这篇诗篇或者是滥用这个诗篇。 Saudara, mari kita lihat beberapa hal tentang Mazmur ini. 那我们来看诗篇中的几点。 Yang pertama, 第一， Mazmur ini menyampaikan kebenaran rohani yang sangat jelas, menyampaikan pesan rohani yang sangat menguatkan dan sangat menghiburkan. 第一，这篇诗篇呢，要传达很明显的属灵真理，是兼顾和安慰我们灵命的信息。 Saudara, Mazmur ini masuk dalam kategori apa yang orang sebut sebagai Mazmur kepercayaan, Psalm of Trust. 那么这篇诗篇被列为是一个信心的诗篇， Yaitu Mazmur yang ditulis oleh seseorang yang mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah yang maha kuasa dan maha baik. 是一个人在表明上帝是一个非常美善、非常荣耀的上帝。 Nah, penulis Mazmur 91 ini menyatakan kepercayaan atau keyakinannya mengenai Allah sebagai tempat perlindungan dan sebagai kubu pertahanan. 那么这个作者呢，在这篇诗篇中表明了上帝是他的安慰，他是他的坚固的宝台。 Tempat perlindungan, kubu pertahanan itu dua istilah militer yang biasa dipakai di dalam peperangan menunjuk pada tempat berlindung dan bertahan dari berbagai serangan. 那么
么避难所和避难之处呢，是用在军事上面，这是表示说他们是躲避军人的攻击。 Jadi di sini mau menunjukkan bahwa Allah itu menjadi tempat persembunyian yang benar-benar aman dari berbagai bahaya yang menyerang. 所以这里要表明，在一切的困难危险当中，这上帝的避难所是一个最安全的地方。 Dan si pemazmur bisa mempercayai Allah yang seperti ini. 而且这个诗人呢，能够完全相信这一点。 Maka dia berkata di ayat yang kedua, Allahku yang kupercayai. 所以在第2节他说：“我的上帝是我所信靠的。” Jadi si pemazmur menemukan kepercayaan di dalam Tuhan, bukan di dalam dirinya, bukan di dalam resources di dalam dirinya. 所以这个诗人呢，在上帝找到他的那个避难所，不是靠着他所拥有的，或是靠着一切的资源。 Saudara, kenapa si pemazmur ini bisa memiliki keyakinan yang seperti itu? 为什么诗人能够拥有这样的信心呢？ Karena ia mengenal siapa Allah itu sebenarnya. 因为他真正的认识上帝到底是谁。 Di ayat yang ke-1, si pemazmur itu menyebut Allah dengan dua sebutan. Yang pertama itu yang maha tinggi, dan yang kedua itu dengan sebutan yang maha kuasa. 在第2节呢，诗人用了2个称呼来形容上帝，是至高者和全能者。 Hal ini menunjukkan otoritas tertinggi dan kuasa yang absolut dari Allah. 这里指上帝的绝对的至高权柄。 Sehingga si pemazmur itu punya alasan dan keyakinan yang kuat untuk mempercayai Allah yang seperti itu. 因此呢，诗人有理由能够坚固的信心来依靠他， Bahwa Allah itu sanggup untuk memberikan ketenangan, pertolongan, dan perlindungan. 以至于上帝能够赐予他一切的保守、一切看顾和帮助。 Sekalipun ada bahaya-bahaya yang mengancam dalam kehidupan 即 ini. 使一些危险在威胁他的生命。 Saudara bisa membaca ayat 3-13 itu berisikan berbagai keadaan bahaya yang dimana Allah itu bisa melindungi. 从第3节到13节呢，那里描绘了一切的危险的状况，上帝怎么样的保守他。 Jadi saudara, inilah message yang sangat jelas sekali dari Mazmur ini. 所以这个诗篇的信息是非常的显明的， Bahwa Allah itu tempat perlindungan yang aman. 就是上帝是安全的避难所， Bahwa Allah itu melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. 就是上帝保守看顾那些信靠他的人。 Maka pemazmur menulis Mazmur ini dengan tujuan untuk menanamkan satu trust, satu kepercayaan di antara umat Allah supaya bisa memiliki satu kepercayaan yang kuat pada Allah yang adalah sumber perlindungan itu. 所以这个诗人写这诗篇是要表明，是要证实上帝的真理，是凡求靠他的人都能够在他安稳的避难所之中。 Itu yang pertama. 那是第一点。 Yang kedua, 第二， Mazmur ini banyak memakai bahasa atau gambaran kiasan untuk kebenaran yang mau disampaikan. 那么第二呢，这篇诗篇呢，使用了很多比喻的言语或描绘。 Setelah kita ingat Mazmur itu ada satu puisi. 我们知道诗篇是一首诗， Dan salah satu ciri khas dari puisi itu adalah memakai banyak gambaran atau bahasa kiasan atau dalam bahasa Inggris itu imagery. 那么诗的特征就是使用了很多的构造词。 Di dalam Mazmur ini kita melihat beberapa contoh imagery yang dipakai. 在这篇诗篇当中，我们能够看到几个构造词。 Nah, saudara, kalau imagery itu berarti jangan diharafiakan. 那么所谓的构造，我们就不要从字面来译。 Selain imagery, saudara, kita juga bisa melihat gaya bahasa yang melebih-lebihkan, gaya bahasa hiperbola di dalam puisi yang dipakai ini. 那么所谓的构造词呢，就是它使用了很多双曲线的因素来描绘一些事情。 Kita lihat contoh imagery yang di Mazmur ini. 我们来看诗篇中的一些构造。 Ayat yang keempat. 第4节， Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. 他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。 Jadi perlindungan Allah itu digambarkan dengan gambaran seekor burung, mungkin burung Raja Wali yang mengetahui adanya bahaya dan kemudian membentangkan sayapnya dengan tujuan perlindungan bagi anak-anaknya yang masih muda. 所以我们可以看到，上帝的避难所是描绘好像一只老鹰一样，它展开它的翅膀来保守看顾它幼小的婴孩。 Contoh yang lain di ayat 11 dan 12. 另外一个例子在11节到12节， Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。 Tentu kita tidak akan membayangkan secara harafiah itu ada malaikat yang tangannya itu menatang kita, menatang kaki kita supaya kaki kita itu jangan terantuk pada batu.
当然，我们不能够有从字面上的来益处。那个使者将会牵着我们，而且他用头拖着我们，好让我们的脚不会碰在石头上。 Saudara, ini bahasa figuratif yang mau menunjukkan perlindungan Allah yang bisa memakai apa saja, bisa memakai siapa saja, termasuk malaikat itu. 所以，上帝这些词呢，都是形容词，象征性的。所以，上帝能够使用一切来保守看顾你。 Maka jangan kemudian kita beranggapan berdasarkan ayat ini bahwa setiap orang, setiap individu itu pasti punya malaikat pribadinya sendiri yang melindungi. 所以，千万不要从这经文里面看错，认为每一个人都私自有一个守护的天使在看顾他们。 Contoh yang lain ayat 13. 另外一个例子在13节， Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 你要踩在狮子和毁狮的身上，践踏少壮狮子和大蛇。 Jelas ini bukan sesuatu yang harafiah bahwa kita benar-benar itu menginjak akan singa dan ular tedung itu. 从字义上，我们不能够说我们能够践踏或是踩在狮子和大蛇的身上。 Singa dan ular itu adalah bahasa simbolis untuk menggambarkan mungkin musuh atau bahaya atau kekuatan yang memang aktual dan potensial bisa menyerang kita. 所以这个大蛇呢的象征就是说，真正有这样能够危害我们、很危险的东西临在我们身上。 Tetapi orang-orang percaya itu digambarkan bisa menang atas bahaya-bahaya ini. 但是信徒呢被描绘能够胜过这一切， Dan ini kemenangan yang diberikan oleh Allah sendiri. 这个胜利是上帝亲自赐给我们的。 Jadi penggunaan bahasa atau gambaran kiasan itu menolong kita untuk tidak mengharafiakan akan janji-janji perlindungan di sini. 所以这些描绘词或是比喻性呢，都是能帮助我们能够了解上帝。 Pemakaian bahasa kiasan dan juga pemakaian gaya bahasa yang melebih-lebihkan ini mau menunjukkan betapa komprehensifnya dan betapa luar biasanya perlindungan Allah itu. 所以从这些比喻当中、这些构词当中，我们可以看到上帝的帮助是何等的伟大、何等的确实。 Jadi si pemazmur ingin untuk memunculkan di dalam dirinya atau dalam diri pendengarnya satu sikap yang betul-betul mau untuk bersandar pada Allah yang bisa dipercaya seperti ini. 所以诗人在这篇中完全描绘了，他是要完完全全、真真实实的依靠上帝。 Jadi inilah luar biasanya Mazmur ini. 这是诗篇中特别处之处， Message-nya sangat jelas, pesannya itu sangat menghiburkan dan menguatkan. 这是一个很明显的一个信息，而且是非常坚固我们的信息。 Tetapi tadi saya katakan saudara, Mazmur ini bisa disalahpahami dan bisa disalahgunakan. 但是好像我所说的这篇诗篇呢，很多人误解了，也很多人滥用了。 Oleh sebab itu poin yang ketiga yang saya mau katakan adalah begini. 所以第三点我要说的是这样。 Mazmur ini tidak boleh dipahami terpisah dari kebenaran-kebenaran Alkitab lainnya. 这篇诗篇不可以以其他圣经的真理分开来理解。 Kalau Mazmur ini dibaca tersendiri dan dipahami terpisah dari kebenaran-kebenaran Alkitab lainnya, maka akan bisa membawa kita punya kesimpulan seperti ini, yaitu kalau Allah tempat perlindungan, maka berarti kehidupan kita akan bebas total dari kesulitan dan bahaya. 如果我们只是单独的阅读这篇诗篇，跟其他的圣经真理分开来用的话，那么会引起一种印象是这样子的：如果我们叫上帝成为我们的避难所，那么呢，我们的生命就能够完完全全的脱离的一些危险或是一切的困难。 Nah, saudara, jikalau memang kesimpulan itu yang diajarkan oleh Mazmur 91 ini, tampaknya itu tidak sesuai dengan kesaksian bagian-bagian Alkitab lainnya. 如果这篇诗篇真的是要表明这样的真理，那么这个信息呢，就跟其他圣经部分不大符合。 Ada bagian Alkitab yang menunjukkan bahwa orang saleh pun bisa mati karena kesalehannya. 那么，因为其他诗篇也讲说，有一人行义反自灭亡。 Alkitab juga menunjukkan ada orang benar yang bisa menghadapi penderitaan yang luar biasa seperti Ayub di Perjanjian Lama. 就好像约伯一样，在旧约圣经里，他也能够遭遇了超乎寻常的困难。 Ada orang-orang yang menderita karena melakukan yang benar. 因为很多人因行义而受到困难， Bahkan ada yang dianiaya karena kebenaran. 甚至有人行义而受苦。 Kita melihat Rasul Paulus, kita melihat Stefanus, kita melihat bahkan Tuhan Yesus sendiri yang juga mengalami penderitaan. 我们可以看到保罗、司提反，甚至主耶稣自己也经历了这些困难。 Apakah itu berarti Mazmur 91 ini tidak berlaku bagi mereka? 那么，难道这篇诗篇91篇对于他们是不实际的吗？
Saudara, jikalau kesimpulan yang seperti itu yang diajarkan oleh Mazmur itu juga bisa dianggap tidak realistis karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari yang dihadapi oleh orang beriman. 如果我们这样理解这篇诗篇的时候呢，我们觉得这篇诗篇根本完全不实际，因为呢不符合其他的圣经的圣经真理。 Semua kita tahu adanya orang-orang percaya dan beriman yang berjuang menghadapi penderitaan hebat, menghadapi mungkin penyakit, menghadapi kehilangan atau berbagai tantangan dalam keseharian mereka. 因为很多信徒他们生活当中也经历了很多的挑战，很多的困难，也很多的生离死别。 Ada misionari yang memberikan dirinya untuk Tuhan dan kemudian mereka terbunuh mati di ladang misi. 有很多的宣教师，他们献身给上帝，但是他们在宣教的工厂却被杀了。 Ada orang-orang Kristen yang baik, bahkan pendeta atau rohaniwan yang meninggal karena wabah COVID-19 ini. 也有很多好的基督徒，甚至有一些圣智人员和其他的人，因为那个新冠病毒而身亡。 Lalu bagaimana bisa dikatakan di ayat ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu? 那么这样难道能够符合第10节说祸患必不临到你吗？ Saudara, bagaimana kita itu bisa mengharmoniskan janji-janji perlindungan di Mazmur ini dengan kenyataan adanya kesulitan dan penderitaan yang dihadapi orang-orang percaya dalam realitas kehidupan sehari-hari. 那么我们怎么样的运用这个诗篇，能够引入一些信徒的生活，就他们遭遇了很多的困难，遭遇了很多的痛苦，甚至遭遇了很多的患难。 Saudara, oleh sebab itu saya katakan Mazmur ini tidak seharusnya dibaca terpisah dari bagian-bagian Alkitab lainnya. 所以我说了，这篇诗篇不能够以其他的圣经真理分开来读， Tetapi harus dibaca dan dipahami dalam interaksi dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. 而是要跟其他的圣经真理并行来阅读。 Memang betul Allah adalah Allah yang sanggup menolong, menyertai umatnya, termasuk dalam momen-momen yang tergelap. 是的，我们的上帝是帮助我们的上帝，他与我们同行的上帝，在这样，特别是在这样的的那个困难时刻。 Tetapi ia juga mungkin bisa memakai kesulitan, memakai penderitaan untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam diri orang percaya. 甚至他可以使用一些的困难、一些的痛苦，来产出一些对我们有益还有很良好的事情。 Jadi Mazmur 91 ini tidak seharusnya dilihat, dianggap sebagai jaminan untuk kita itu kemudian terhindar dari semua kesulitan atau bahaya. 所以这个诗篇不能够成为我们认为我们能够脱离一切的危险，我们凡事顺利的象征。 Saya percaya bukan kebetulan Mazmur 91 itu terletak setelah Mazmur 90. 所以并不奇怪，为什么诗篇91篇是写在诗篇90篇之后。 Ini dua Mazmur berbeda. 这是2个不同的诗篇。 Mazmur 90 bicara mengenai singkatnya hidup dan betapa sulitnya hidup itu. 那么诗篇90篇是讲说，生活何等的短暂，生活何等的困难。 Mazmur 91 mengajak kita untuk melihat perlindungan Allah bagi umatnya di dalam bahaya dan kesulitan yang dihadapi. 诗篇91篇是教导我们作为上帝儿女，要看到上帝是我们的避难所，他必保护我们脱离危险。 Jadi satu Mazmur itu tidak berkontradiksi dengan Mazmur yang lain. 所以这个诗篇并不跟其他的诗篇互相矛盾。 Kedua Mazmur ini merefleksikan realitas-realitas yang memang adalah bagian dari kehidupan sehari dan juga bagian dari kehidupan iman. 所以每个诗篇呢，都是反映一些现实的那个状况，从一些在世上一切的困难当中。 Jadi Mazmur 91 bicara pelindungan Allah harus didengarkan berdampingan dengan Mazmur 90 yang bicara hidup yang singkat dan sulitnya hidup itu. 所以诗篇91篇呢，是讲说上帝的保守和看顾，不能够要一起跟诗篇90篇并行来读。 Di Perjanjian Lama di kitab Daniel pasal 3 kita tahu ada cerita mengenai 3 teman Daniel yang bernama Sadrak, Mesak dan Abednego. 在但以理书里面，我们看到但以理有3个朋友，他们就是米沙还有亚伯尼哥。 Saudara, 3 teman ini tidak mau untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. 这个3个朋友，他们都不要拜尼加布尼撒王所做的镜 Dan 像。 mereka diancam akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala jikalau tidak mau menyembah patung itu. 然后呢，他们因为不要拜那个金像的嘛，他们就有危险要被扔在烈火的窑中。 Raja Nebukadnezar itu berkata pada mereka, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku. 那么尼布甲尼撒王对这个3朋友说：“如果你们不敬拜的话，你们必立时被扔在烈火的窑中。有何神能够救你们脱离我的手呢？” Saudara, apa jawab ketiga teman Daniel ini?
么他们三个朋友怎么样回答呢？ Mereka berkata begini, 他们这样说： tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 他三个朋友说：“这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的上帝能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。既或不然，你也当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。” Jadi perikop Daniel 3 ini mengajarkan kepada kita bahwa intervensi Allah dalam kehidupan umatnya itu seringkali diselimuti dengan misteri. 所以从这个经文里面，我们可以看到，上帝的插手时常呢很神秘性的笼罩在上帝儿女的生活中。 Respon dari 3 teman Daniel itu merefleksikan pemahaman yang senada dengan Mazmur 91 ini. 所以但以理三个朋友的回应呢，很符合这篇诗篇91篇的真理。 Allah adalah Allah yang sanggup melepaskan, sanggup menyelamatkan. 上帝是能够拯救我们，能够叫我们脱离危险的上帝。 Dia bisa untuk masuk dan kemudian menolong umatnya yang dalam kesulitan. 他能够插手管理那些在困难中的上帝儿女们。 Tetapi Daniel pasal 3 ini juga menunjukkan kapan dan bagaimana Allah melakukannya. Itu sepenuhnya adalah pilihan Allah dan tunduk pada tujuan kedaulatannya. 但是上帝什么时候做这件事情，什么时候插手时间，当然是有上帝的时间和上帝的意志。 Jadi Mazmur 91 senada dengan Sadrak, Mesak, Abednego ini mendeklarasikan kebenaran bahwa Allah sanggup untuk melepaskan. 所以这篇诗篇91篇跟但以三个朋友，就是撒德拉、米撒和亚伯尼哥他们所说的话。 Tetapi pemahaman yang benar dari Mazmur ini juga mengakui ada kalanya Allah memilih untuk tidak melakukannya. 但是有时候呢，上帝也能够选择他不做什么事情。 Itu sesuai dengan hikmatnya dan pengertiannya yang jauh lebih tinggi daripada hikmat atau pengertian kita manusia. 当然，这一切上帝的旨意、上帝的智慧，远远超过他的儿女们的旨意和智慧。 Mazmur 91 menunjukkan Allah itu menyelamatkan umatnya. 那么诗篇91篇很明显的指出，上帝拯救他的子民。 Dan berulang kali dalam sejarah terbukti tindakan penyelamatan itu sungguh nyata. 而且在圣经、在历史当中，也证明了上帝的保守和看顾帮助是显明的。 Tetapi ada kalanya dia tidak lakukan tindakan penyelamatan itu. 但是有时候他也没有施行拯救。 Setelah baik Allah menyelamatkan atau seperti dia tidak menyelamatkan, umatnya semua tetap dipanggil untuk bisa berlindung dan bernaung di dalam Dia. 无论他所以帮助他们，或者是他没有这样子做，但是他都呼召他存留的子民要隐藏在他的荫下。 Jadi janji utama dari Mazmur 91 itu adalah Allah akan menyertai dan melindungi, bukan bahwa kehidupan itu akan menjadi mudah dan lancar. 所以这边诗篇的应许就是上帝将与我们同在，他将保护我们，甚至当我也不是说我们的生活能够变得容易或是顺利。 Maka sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus kita bisa mengamini apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa tidak ada satupun yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. 所以我们作为基督徒，我们要证实一点，就是没有任何东西能够让我们与基督的爱隔绝。 Jadi Mazmur 91 ini jangan dibaca, dipahami tersendiri, terpisah, terlepas dari kebenaran-kebenaran Alkitab lainnya. 所以我们不能够只是阅读诗篇91篇，脱离了其他圣经的真理。 Yang keempat, 第四点， Saudara, Mazmur ini tidak boleh dipakai untuk mencobai Tuhan. 那么第四呢，这篇诗篇不可以使用来试探上帝。 Saudara, Mazmur ini pernah dipakai oleh iblis ketika mencobai Yesus. 那么这篇诗篇呢，曾经被魔鬼使用，当他在试探耶稣的时候。 Di salah satu pencobaan itu iblis membawa Yesus ke kota suci, menempatkan Yesus di bubungan bait Allah, lalu kemudian iblis itu berkata begini, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
那么在魔鬼试探耶稣当中呢，有一段就是说，魔鬼把耶稣带到圣城，让他站在殿顶上，然后魔鬼对耶稣说：“你若是上帝的儿子，可以跳下去，因为经上说，主要吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”那么主耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的上帝。” Iblis jelas mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12. 那么魔鬼肯定是引用了诗篇91篇第11个12节。 Tetapi menyalahgunakan ayat ini. 他滥用了这些经文。 Yesus melihat hal itu sebagai tindakan mencobai Allah, bukan tindakan mempercayai Allah. 那么，主耶稣认为这一点呢，是用在试探上帝，而不是相信上帝。 Saudara, iman yang sejati, iman yang benar, iman yang real itu tidak mencobai Tuhan, tidak mau untuk kemudian berjuang seolah-olah Tuhan harus buktikan kesetiaannya. 那么，真正的相信上帝，就是不必试探他，或者要证明对上帝的忠实。 Jadi janji-janji di Mazmur 91 ini harus dipakai dalam kaitan dengan pengajaran untuk tidak mencobai Tuhan. 所以我们要使用诗篇91篇的应许，应该用在是关于教导我们不可以试探上帝的真理上。 Kehidupan yang tidak bertanggung jawab tidak bisa mengklaim perlindungan yang dijanjikan oleh Mazmur ini. 没有负责任的生活呢，就不能够引用这个上帝应许说上帝会保守看顾。 Beriman pada perlindungan Allah itu tidaklah menyingkirkan perlunya kehati-hatian terhadap bahaya. 我们对上帝的保守有信心，这不能够脱离了，不能够排除了。我们有必要很小心的面对一切危险。 Jadi saudara kita misalnya tidak bisa mengabaikan peringatan berpergian atau travel warning di tengah-tengah satu situasi bahaya. 比如说，在现今这样危险的时刻，我们不能够忽略了我们旅游的警告。 Lalu kita mengklaim seolah dengan mengabaikan itu kita yakin Tuhan akan melindungi. 但是我们却反而宣告说，上帝会保守看顾我们。 Kita tidak boleh mengabaikan himbauan untuk physical distancing atau mungkin pakai masker di tengah-tengah wabah COVID-19 ini dan kemudian mengklaim Tuhan itu pasti melindungi kita. 我们也不能够在这个新冠病毒的肆虐中，我们不可是忽略了跟别人有保守距离，或者是戴口罩，反而我们宣称上帝必保守看顾我们。 Orang-orang yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang salah memahami Mazmur 91 ini. 做这些事情的人，他们就已经误解了这个诗篇91篇。 Panggilan Mazmur 91 adalah panggilan untuk kita mempercayai Allah sebagai tempat pelindungan. 那么诗篇91篇呼召我们要相信上帝是我们的避难所， Tetapi panggilan juga untuk kita bertanggung jawab dengan hidup kita nih. 也呼召我们对我们的生活要负责任。 Jadi kita tidak mencobai Tuhan untuk melihat sampai sejauh mana sih janji Tuhan ini teraplikasi. 所以我们不要试探上帝，让上帝，我们要看看上帝的应许怎么样的实行在我们的生活中。 Saudara, biarlah melalui pemahaman sederhana dari Mazmur 91 ini menolong kita untuk tetap punya keyakinan Allah adalah tempat pelindungan yang aman, Dia adalah tempat yang menjadi sandaran kita di tengah-tengah bahaya yang kita hadapi. 所以，但愿我们能够使用这样简短的理解，能够理解诗篇91篇，因为上帝说是他是我们的避难所，并且他要保守看顾我们的人生。 Kita bisa dan kita boleh minta perlindungan dari Tuhan di tengah-tengah bahaya. 我们在危险当中能够呼求上帝的帮助和保 Dan 护， tidak menutup kemungkinan Tuhan akan bisa menyelamatkan kita, melepaskan kita dari bahaya. 但是也有可能上帝不会拯救我们脱离危险。 Tetapi kalaupun tidak, bisakah kita tetap memiliki keyakinan Dia memang adalah tempat perlindungan yang paling aman dalam hidup di dunia ini. 即或上帝没有拯救帮助我们，但是我们还是相信上帝是我们稳固的避难所。 Mazmur ini adalah satu panggilan untuk kita tetap percaya pada kehadiran dan perlindungan Allah ketika segala sesuatu di sekitar kita mungkin mempertanyakan di manakah Allah. 诗篇91篇呢是一个呼召，让我们能够相信上帝临在我们当中，上帝保守我们看顾，即使在我们很多周围的人在讲说：“上帝啊，你在哪里？” Kiranya kita boleh merenungkan dan mendapatkan berkat dari Mazmur ini. 但愿我们能够思想这篇诗篇，能够从这篇圣经蒙福。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. 让我们选一点时间祷告。 Bagi saudara-saudara yang bisa untuk berlutut di tempat saudara masing-masing, saudara bisa berlutut dan berdoa. 如果你们能够在各自的地方跪下来，你们可以跪下来。 Mari kita berdiam diri dan refleksikan firman Tuhan. 让我们安静自己，思想上帝的话。 Apa yang Tuhan sudah katakan kepada saudara melalui firman-Nya. 上帝的话语到底对人说了什么？ Dan apa yang saudara ingin katakan kepada Tuhan. 而你又要对上帝说什么？
Mari kita ambil waktu teduh sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan. 让我们安静在上帝面前。Ya Tuhan, berkati firman-Mu untuk boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. 天父上帝，求你祝福你的话语，当你的话语能够成为我们生命中的指南。 Biarlah kami memiliki trust, kepercayaan kepada Engkau sebagai tempat perlindungan kami. 让我们能够深信上帝是我们避难之处， Bawa kami untuk memiliki keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. 让我们有信心的知道上帝从不离弃我们。 Sekalipun kami melewati masa-masa gelap, Engkau tetap menyertai kami. 即使我们走在黑暗中，但是你却不撇弃我们， Karena Engkau adalah tempat perlindungan yang benar-benar paling aman dalam hidup kami. 因为你是我们生命中真正安全的避难所。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉靠主耶稣之名，我们祷告和感谢， Amin. 阿门。